Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih sebab masih sudi menonton video cikgu. Kali ini cikgu akan berkongsi tentang arah tuju ataupun syarat kemasukan program ijazah sarjana muda undang-undang. So untuk semua lepasan SPM, lepasan STPM ataupun diploma, harap menonton video cikgu kali ini dan cikgu harap dapat membantulah you all. Okey. Kemasukan program ijazah sarjana muda undang-undang secara umum dia institut pendidikan yang menawarkan kursus undang-undang kat Malaysia ni, depa tawarkan kepada dua aliran ketika SPM, iaitu boleh jadi sama ada aliran sastra ataupun aliran sains. Okey, mungkin ramai yang akan duk ingat aliran sains saja ataupun aliran sastra saja. Sebenarnya tak, mana-mana pun boleh. Okey. Tapi sebelum tu calon mestilah memperolehi sekurang-kurangnya 5 kredit lulus di peringkat SPM, ya, atau yang setaraf dengannya. Jadi 5 kredit ni dia merupakan syarat utama yang ditetapkan oleh Badan Peguam Malaysia, bukannya IPT ataupun IPTS yang berkenaan, tapi sebenarnya ditentukan oleh Badan Peguam Malaysia sebelum melayakkan you all untuk ambil kursus undang-undang. Jadi siapa yang dia tak dapat, dia dapat kurang daripada 5 kredit tu, masalah sikit lah, ya. Okey. Now, apakah laluan yang perlu diambil selepas SPM ke program ijazah sarjana muda undang-undang? Macam mana tu? Jadi, cara nak buat ijazah sarjana undang-undang ni kena melalui pra-university juga. Okey. Antaranya, yang pertama kena lulus STPM. Okey, ada sijil STPM. STPM ni dia bersamaan dengan GCE atau A level. Dan sekurang-kurangnya CGPA berapa? 3.00 dan muat band 4 selain lulus temuduga oleh universiti. Jadi jangan salah faham bila nak mohon untuk ke program ijazah sarjana muda undang-undang, jangan hanya baca syarat universiti. Sebab kalau syarat memang dia akan kata PNGK 2.0, lepas tu muat pula band 1, ya, minimum tu hanya untuk layak masuk ke universiti, ya. Dan mungkin program-program tertentu, ya, memerlukan syarat minimum ni. Tapi kalau kita nak masuk ke mana-mana program yang kita minat, kita kena tengok syarat khas, ya, program tersebut. Okey, itu untuk STPM. A level pula, kalau nak mohon buat program ijazah sarjana muda undang-undang, boleh menggabungkan ataupun digalakkanlah untuk ambil mata pelajaran bahasa Inggeris, ya, fokus pada bahasa Inggeris, sejarah, bahasa asing, dan ni ada pilihan, ya, pilih mana satu: matematik, ekonomi, pengajian perniagaan atau psikologi. Okey, mana-mana satu. Okey, so syarat yang pertama melalui STPM ataupun A level. Syarat yang kedua melalui International Baccalaureate, okey, ataupun IB. Maknanya program pra-university ni kira maknanya boleh mohon buat ijazah undang-undang, sarjana muda undang-undang melalui program IB. Okey. IB ni apa? IB ni merupakan program pra-university, tapi dia mempunyai disiplin yang sangat ketat. Kalau nak buat degree dalam undang-undang, kalau ambil IB buat IB di institusi swasta, pemohon dikehendaki mendapat keputusan SPM tidak kurang dari A2 dalam semua subjek dan agregat kurang dari 10. Okey. Tapi kalau dia buat di IPTA, pemohon perlu mendapat semua A, straight A dari SPM, dan program ini hanya ada di sekolah-sekolah elit sebagai persiapan untuk belajar di luar negara. Yang seterusnya, ya, lepas STPM, A level, IB,
Matrikulasi. Lulusan matrikulasi boleh buat ijazah sarjana muda undang-undang. Siapa yang buat matrikulasi, dia boleh masuk mana-mana aliran, sama ada aliran sains, kejuruteraan atau perakaunan. Tapi kelaikan untuk kursus undang-undang bergantung juga kepada universiti. Contohnya, Universiti Malaya atau UM tak terima pelajar dari aliran matrikulasi kejuruteraan. So UM hanya terima aliran sains dan juga aliran perakaunan sahaja untuk buat kursus undang-undang dengan mereka. Okay. Seterusnya, asasi. Asasi ni, jika anda pilih untuk melanjutkan pengajian ke program asasi, anda perlu memastikan pemilihan institusi adalah tepat, sama ada institusi awam ataupun swasta. Sebab apa? Kalau kita rujuk pada panduan dalam permohonan UPU, majoriti universiti hanya menerima kelayakan matrikulasi asasi dari UM dan UiTM saja. So, siapa yang buat asasi, kena tengoklah betul-betul. Contoh, jika katakanlah you pilih asasi di universiti lain, pastikan kursus berkenaan adalah kursus perundangan. Maknanya asasi perundangan. Seterusnya, selepas tamat pengajian asasi ni, boleh terus lanjut pengajian di universiti yang sama dalam bidang perundangan. Okey, contoh UiTM dan UIA atau UIAM yang menawarkan asasi perundangan. So dua-dua universiti ini ada asasi perundangan. Habis saja asasi perundangan dengan mereka, boleh terus lanjut buat degree boleh lanjut pelajaran dalam bidang undang-undang di universiti itu sendiri. Okey. Manakala universiti swasta pula, pelajar boleh ambil mana-mana program asasi kerana mahasiswa undang-undang tidak tertakluk pada mana-mana domain tertentu. Untuk swasta dia longgar sikitlah, tak kisah. Namun suka diingatkan untuk pastikan program asasi tersebut mendapat kelayakan dari MQA yang kelak membolehkan anda sambung pengajian ke peringkat ijazah di universiti awam maupun universiti luar negara. So siapa yang buat asasi di IPTS, pastikan ada kelayakan NQA itulah. Sebab kalau tak, terutama kalau nak sambung dalam Malaysia, susah. Dalam Malaysia mesti kena lepas MQA. Ada CJ MQA tu. Okey. Kalaulah nak buat ijazah undang-undang melalui diploma pula. Satu lagi diploma lah. Kalaulah you all ni pelajar diploma, sama ada aliran sains ataupun sastra, boleh saja mohon untuk lanjutkan pengajian dalam bidang perundangan. Okey, tak semua universiti menerima pelajar diploma daripada aliran sains. Misalnya Universiti Malaya dan UNIZA. UNIZA hanya menerima pelajar di bawah aliran sastra saja. Jadi kena semak syarat kelayakan mengikut universiti. So kena faham tu bukan semua yang ada diploma aliran sains bukan semua universiti akan terima pelajar yang ada diploma dalam aliran sains. Jadi kena tengok. Jadi cikgu akan pergi kepada contoh. Cikgu ambil dua universiti yang memberi syarat kelayakan untuk buat diploma ijazah sarjana muda undang-undang. Yang pertama, cikgu ambil dari program ijazah sarjana muda undang-undang Universiti Malaya, di mana semua ada 8 semester lah. Okey. Kalau kelayakan STPM, cikgu tengok kelayakan khas, cikgu tak tengok kelayakan am. Dia kena lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNJK 3.00 dan mendapat sekurang-kurangnya grade B+ pada peringkat STPM dalam mata pelajaran pengajian am. Dan dan mendapat sekurang-kurangnya B+ pada peringkat SPM dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Nampak tak, dia rujuk balik SPM juga. Jadi benda ni jangan lupa nah. Jadi kalau nak buat undang-undang, pastikan SPM kita result cantik juga. Tapi bila SPM tak semestinya aliran sains. Memang aliran sastra biasanya. Kalau nak buat undang-undang, jangan ambil aliran sains.
Okey, dan mendapat sekurang-kurangnya A- pada peringkat SPM dalam mata pelajaran bahasa Inggeris dan mendapat sekurang-kurangnya tahap 4 atau band 4 dalam MUET. Okey. Dan satu lagi cemerlang dalam temuduga lah, sebab memang ada temuduga. Okey, matrikulasi, lulusan matrikulasi asasi pula nah. Yang diambil aliran sains, perakaunan dan undang-undang. Matrikulasi ni ada aliran sains, perakaunan dan undang-undang. Lulus matrikulasi atau asasi undang-undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00. Okay, so dia nak lulus matrikulasi atau asasi undang-undang ya, KPTM dan mendapat sekurang-kurangnya grade B+ pada peringkat SPM. Nampak walaupun matrikulasi tetap rujuk juga balik kepada SPM. B+ dalam mata pelajaran bahasa Melayu dan mendapat sekurang-kurangnya grade A- pada peringkat SPM dalam mata pelajaran bahasa Inggeris. Sama MUET 4 ya, band 4. Sama juga cemerlang dalam temuduga. Kalau yang ada diploma atau yang setaraf dengannya, UM hanya terima aliran sastra. Tadi yang matrikulasi ni lulus matrikulasi dan asasi undang-undang. Okey. Tapi kalau untuk diploma pula aliran sastra, memiliki diploma UiTM atau diploma Politeknik Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia KPTM, diploma diploma dari UA Universiti Awam yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dalam mana-mana bidang berikut. Maknanya ada diploma undang-undang, ada diploma perakaunan pun terima, diploma pengajian pengurusan dan diploma pengajian atau pengurusan perniagaan, diploma pentadbiran awam, diploma pengurusan sumber manusia ataupun diploma pengurusan. Semua ni boleh mohon untuk buat ijazah sarjana undang-undang di UM dan mendapat sekurang-kurangnya grade B+ pada peringkat SPM dalam mata pelajaran bahasa Melayu dan sekurang-kurangnya A- untuk mata pelajaran bahasa Inggeris. Okey, ada lagi. Dan MUET macam biasa tahap 4. Cemerlang dalam temuduga. Okey, seterusnya yang mana yang ada A-level atau IB tadi ya. Memiliki kelayakan CGE A-level dengan mendapat sekurang-kurangnya 1 grade A dan 2 grade B dalam 3 mata pelajaran dan mendapat sekurang-kurangnya grade B+ pada peringkat SPM dalam mata pelajaran bahasa Melayu. A-level pun dia tengok juga SPM. Dan mendapat sekurang-kurangnya grade A- pada peringkat SPM dalam mata pelajaran bahasa Inggeris dan MUET band 4. Okay. Kalau yang ada IB pula, memiliki kelayakan International Baccalaureate diploma dengan mendapat sekurang-kurangnya skor 34 mata dan mendapat sekurang-kurangnya grade B+ pada peringkat SPM. Nampak tak, dia tengok SPM sekali lagi, dan mendapat sekurang-kurangnya A- pada peringkat SPM dalam mata pelajaran bahasa Inggeris, MUET band 4 dan cemerlang dalam temuduga. Ini kelayakan kalau nak buat ijazah sarjana muda undang-undang di UM. Okey, lah ni cikgu masuk pula syarat untuk buat ijazah sarjana muda undang-undang ujian di Universiti UiTM nah. Okey, syarat khas, cikgu pergi pada syarat khas program untuk lepasan diploma UiTM ya. Ni lepasan diploma UiTM saja. Okey, dia kena ada diploma dari UiTM dan lulus temuduga yang dikendalikan oleh fakulti. Apa dia punya kelayakannya? 2.50 PN 2.50 PNGK. Bahasa Inggeris CGPA lah. Dan band 4 MUET band 4. Now, kalau ada diploma dari UiTM dengan syarat 3 tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan dan lulus temuduga, syarat minimum CGPA atau PNGK dia 2.30 dan MUET band 4. Ini kelebihan siapa yang buat diploma dengan UiTM, lepas tu dia ada pengalaman kerja pula. Okey, alhamdulillah 2.30 minimum. Okey, lepasan diploma institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Yang tadi diploma UiTM saja, ni diploma kat tempat lain pula. Lulus SPM atau setaraf dengan 5 kebujian termasuk matematik atau matematik tambahan salah satu, bahasa Inggeris
dan lulus temu muka. CGPA dia 3 atau PNJK 3.00, muat band 4. Ni untuk lepasan asasi UiTM atau asasi sains UM atau matrikulasi KPM. Kena dapat grade B atau 3.00 dalam 3 mata pelajaran dan lulus SPM atau staraf dengan kepujian dalam matematik atau matematik tambahan dan kepujian grade B+ atau 3B dalam bahasa Inggeris dan lulus temu muka oleh Fakulti Undang-Undang. Apa dia punya CGPA atau PNJK? 3.75 ya, atau dalam bracket P1007 atau 3.00 muat band 4. Okey, ini untuk lepasan STPM. Grade B dengan NGMP 3.00 dalam 3 mata pelajaran termasuk pengajian am dan lulus SPM atau staraf dengan kepujian dalam matematik atau matematik tambahan, matematik kertas Julai dan kepujian grade B+ atau 3B dalam bahasa Inggeris dan lulus temu muka oleh Fakulti Undang-Undang. Minimum CGPA atau PNJK 3.00, band 4 untuk muat. Lepasan asasi undang-undang UiTM. Untuk kes ni pula ya, kena ada asasi undang-undang UiTM P1005 dan lulus temu muka oleh Fakulti Undang-Undang. So PNJK dia 3.00 atau muat band 4. Lulus okey. Ni untuk lepasan SPM. Ni menarik ni, lepasan SPM saja. Dia ada SPM saja, dia tak ada diploma, tak ada yang lain. Tapi dia kena lulus 5 subjek, okey, dengan kepujian termasuk bahasa Inggeris serta 10 tahun pengalaman bekerja dan bidang berkaitan. Ni untuk orang yang dah bekerja, okey, dan dia dah ada pengalaman bekerja dalam bidang perundangan selama paling minimum lah 10 tahun. Okey, tapi syarat kena lulus lah temu muka oleh Fakulti Undang-Undang dan muat mesti kena ambil muat ya, band 4. Okey, so cikgu rasa setakat tu saja yang cikgu dapat kongsi hari ini tentang syarat kemasukan program ijazah sarjana muda undang-undang. So cikgu harap perkongsian ni dapat membantu you all nak pilih laluan pro-universiti yang tepat dan diterima oleh majoriti universiti untuk program ijazah sarjana muda undang-undang. Ya, so itu saja cikgu harap ya. Kalau ada sebarang persoalan boleh masukkan di bahagian komen. Tolong like, share dan subscribe channel cikgu. Dan sebab lepas ni ada lagi beberapa yang cikgu bidang atau program yang cikgu nak kongsi dengan you all. So harap dapat membantu semua orang. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.